Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Rozlina binti Abu Bakar dari SMK Taman Tasik Taiping. Hari ini kita akan belajar kemahiran menghurai isi karangan bagi karangan yang kehendak soalannya faedah. Baiklah, anak-anak didik sekalian, inilah contoh soalan yang akan kita gunakan pada hari ini. Dasar utama kegiatan co-kurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan rujuk Seksyen 18 Akta Pendidikan 1996 Akta 550. Kurikulum kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan co-kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Petikan di atas menjelaskan dasar pelaksanaan aktiviti co-kurikulum di sekolah kepada golongan pelajar. Bincangkan faedah-faedah yang anda peroleh dengan menyertai pelbagai aktiviti co-kurikulum di sekolah. Anak-anak, seperti biasa, kita perlu membaca soalan dengan teliti, kemudian kita perlu menganalisis kehendak soalan, tema dan pihak yang terlibat untuk menghurai karangan kita ini. Baiklah, ini merupakan analisis soalan kita sebentar tadi, iaitu temanya aktiviti co-kurikulum di sekolah. Siapa atau pihak yang terlibat ialah saya dan kehendak soalan ialah faedah. Di sini disenaraikan contoh isi yang boleh kita masukkan dalam huraian karangan ini, iaitu mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah, mencungkil bakat, mengukuhkan perpaduan, membentuk disiplin diri dan membentuk keyakinan diri dan jati diri. Untuk menghasilkan huraian karangan yang menarik dan matang, kita perlu memastikan bahawa huraian kita mengandungi 4 elemen ayat ini, iaitu ayat tajuk, ayat huraian, dan huraian ini perlulah terdiri daripada beberapa ayat huraian diikuti dengan contoh yang relevan dan seterusnya berakhir dengan ayat impa. Kita mulakan dengan kemahiran untuk membina ayat tajuk. Maklumat yang perlu ada dalam ayat tajuk kita ialah tema, isi dan siapa. Kita perlu memastikan ketiga-tiga elemen ini terdapat dalam ayat tajuk kita bagi memastikan ayat tajuk yang kita bina itu menarik dan matang. Di sini cikgu tunjukkan cara untuk mempelbagaikan ayat tajuk. Cara yang pertama, kita boleh menyusun ayat tajuk kita bermula dengan tema, diikuti dengan siapa ataupun pihak dan isi. Contoh ayat, aktiviti co-kurikulum di sekolah merupakan wadah yang efisien untuk saya mengisi masa dengan berfaedah. Cara yang kedua, kita boleh menyusun atur ayat tajuk kita bermula dengan siapa, diikuti dengan isi, kemudiannya tema. Contoh, saya dapat mengisi masa lapang dengan berfaedah apabila saya menyertai aktiviti co-kurikulum di sekolah. Dan cara yang ketiga, kita boleh menyusun atur ayat tajuk kita bermula dengan isi, diikuti dengan siapa dan seterusnya tema. Contoh ayat tajuk, masa lapang dapat diisi dengan berfaedah apabila saya menyertai aktiviti co-kurikulum di sekolah. Jadinya bergantunglah kepada murid-murid sekalian hendak memilih mana-mana variasi mengikut cita rasa masing-masing. Setelah selesai membina ayat tajuk, maka cabaran yang seterusnya ialah untuk kita menghurai isi karangan kita. Tindakan yang boleh kita lakukan untuk mencari idea huraian ialah dengan meletakkan kata tanya mengapa pada ayat tajuk kita tadi. Kata tanya mengapa ini tidak kita tuliskan, cuma kita tanya diri kita sendiri. Mengapa aktiviti co-kurikulum di sekolah dapat mengisi masa lapang dengan berfaedah? Apabila kita bertanya soalan sebegini, secara tidak langsung, otak kita akan dirangsang untuk mencari idea jawapan yang relevan kepada soalan tersebut. Jadi contoh di sini, apabila kita tanya, mengapa aktiviti co-kurikulum di sekolah dapat mengisi masa lapang dengan berfaedah? Jadi kita dapat jawapan, dapat mengembangkan potensi saya.
Jadi apabila kita sudah pun mendapat jawapan kepada soalan kita tadi, maka jawapan kepada soalan itulah huraian kita. Jadi apabila kita hendak membina ayat huraian, kita masukkan dalam karangan, kita binakan ayat yang gramatis. Contoh di sini ayat lengkap kita daripada idea yang kita ketemui tadi. Hal ini dikatakan demikian kerana potensi saya dapat dikembangkan apabila saya menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah. Baiklah, sebentar tadi kita telah pun membina ayat tajuk dan ayat huraian pertama. Cabaran yang seterusnya adalah untuk mencari idea, menulis idea-idea huraian kita yang seterusnya. Teknik yang boleh kita gunakan untuk mendapat idea huraian kita adalah dengan bertanya soalan bagaimana, apa dan mengapa, iaitu BAM. Bagaimana, apa dan mengapa pada jawapan yang telah kita temui sebentar tadi. Sebentar tadi, untuk huraian pertama, kita telah pun mendapat jawapan dapat mengembangkan potensi saya. Jadi teknik yang boleh kita gunakan ialah kita tanya soalan BAM tadi, bagaimana, apa, mengapa kepada jawapan kita ini, iaitu apa, mengapa, bagaimana, susun aturnya terpulang kepada kita. Ingin bertanya soalan apa dahulu atau mengapa dahulu atau bagaimana dahulu tidak menjadi persoalan kerana tujuan kita membuat pertanyaan ini adalah untuk merangsang minda kita mendapat idea huraian yang seterusnya. Cuma pastikan setiap soalan ini kita tanya dengan dibuat berkaitan dengan tema soalan kita. Di contohnya kita bertanya, apakah yang dapat mengembangkan potensi saya ketika aktiviti kokurikulum? Apakah yang dapat mengembangkan potensi saya ketika aktiviti kokurikulum di sekolah? Jadi apabila kita bertanya soalan ini, maka kita akan dapat jawapan. Contohnya, perkara yang dapat mengembangkan potensi saya ketika di sekolah ialah melalui kelab permainan seperti bola sepak, kelab persatuan seperti bahas, pakaian seragam seperti KRS. Ini contoh jawapan yang akan kita peroleh. Kemudian, kita tanya pula soalan mengapa. Sama juga, soalan ini juga perlu dibuat berkaitan dengan tema kita. Mengapakah aktiviti kokurikulum dapat mengembangkan potensi saya? Mengapakah aktiviti kokurikulum dapat mengembangkan potensi saya? Jadi, kita akan dapat jawapan. Contohnya, waktu petang saya dipenuhi dengan aktiviti kokurikulum. Saya dapat mewakili sekolah. Saya dapat melakukan pelbagai aktiviti pada hujung minggu seperti Hari Sukan Negara, Merentas Desa dan pelbagai jawapan lain yang kita akan peroleh apabila kita bertanya soalan tersebut. Soalan seterusnya yang boleh kita tanyakan ialah bagaimana. Sama juga kita perlu kaitkan dengan tema kita. Bagaimanakah aktiviti kokurikulum di sekolah dapat mengembangkan potensi saya? Bagaimanakah aktiviti kokurikulum di sekolah dapat mengembangkan potensi saya? Jadi kita akan dapat kata kunci kepada jawapan soalan tersebut. Contohnya perkemahan, pertandingan, berlatih beberapa jam ataupun beberapa hari, membuat latihan tambahan di rumah, itu berlatih sendiri dan pelbagai jawapan yang lain. Kesemua idea jawapan inilah merupakan ayat huraian kita yang seterusnya. Baiklah, sekarang cikgu tunjukkan pula contoh ayat lengkap bagi idea-idea yang telah kita jumpa sebentar tadi. Contohnya tadi bagi soalan mengapa, antara idea yang kita jumpa ialah waktu petang. Jadi, kita binalah ayat lengkap berdasarkan idea yang telah kita jumpa sebentar tadi. Contohnya, aktiviti kokurikulum akan menyebabkan waktu petang saya terisi dengan pelbagai aktiviti yang dapat meningkatkan ilmu dan kemahiran saya dalam pelbagai perkara. Seterusnya, bagi soalan bagaimana tadi, antara kunci jawapan yang kita jumpa ialah pertandingan dan sejam sehari. Jadi, kita bina ayat, contohnya, potensi saya akan semakin berkembang apabila saya menyertai pelbagai pertandingan yang dianjurkan oleh pihak sekolah atau pihak-pihak lain sepanjang tahun.
Lazimnya, apabila saya mewakili sekolah dalam sesuatu pertandingan, seperti pertandingan pidato, saya akan berlatih sekurang-kurangnya sejam sehari bagi memastikan saya mampu mencapai kejayaan dalam pertandingan tersebut. Kemudian, anak-anak cuba kaitkan idea yang telah kita tuliskan itu dengan peribahasa yang relevan. Contohnya, saya perlu berlatih dengan konsisten pada setiap petang sebelum pertandingan diadakan kerana jika tidak dipecah kahruyung, mana akan dapat sagunya. Seterusnya, bagi soalan apa pula, sebentar tadi kita telah mendapat kuncinya kelab permainan persatuan dan pakaian seragam. Maka kita bina ayat lengkapnya. Sejak sekolah rendah lagi, saya diwajibkan menyertai sekurang-kurangnya 3 cabang aktiviti kokurikulum iaitu kelab permainan, persatuan dan pakaian seragam. Sekarang, cikgu akan tunjukkan cara membina ayat contoh yang gramatis. Anak-anak perlu faham bahawa ayat contoh mesti berkait terus dengan ayat yang sebelumnya. Dan ayat contoh juga mestilah gramatis. Gramatis bermaksud ayat kita perlu ada subjek dan predikat. Dan cikgu lebih suka jika anak-anak membiasakan diri anak-anak untuk membina ayat contoh anak-anak dengan memulakan ayat anda dengan subjek yang sesuai. Kita lihat contoh di sini. Sejak sekolah rendah lagi, saya diwajibkan menyertai sekurang-kurangnya 3 cabang aktiviti kokurikulum iaitu kelab permainan, persatuan dan pakaian seragam. Contohnya, kawat kaki dan ikatan dalam unit pakaian seragam. Apa masalah ayat ini? Kesilapan murid dalam ayat ini ialah ayat contoh ini tidak ada subjek. Jadi ayat contoh yang baik sepatutnya mempunyai subjek yang sesuai. Kita lihat situasi ayat yang sepatutnya dibina oleh murid-murid. Sejak sekolah rendah lagi, saya diwajibkan menyertai sekurang-kurangnya 3 cabang aktiviti kokurikulum iaitu kelab permainan, persatuan dan pakaian seragam. Contohnya, saya wajib belajar kawat kaki dan ikatan dalam unit pakaian seragam. Jadi kita lihat dalam ayat yang di bawah ini, ayat contoh kita bermula dengan subjek iaitu saya. Sekarang, cikgu akan kongsikan pula teknik membina ayat impak. Ayat impak untuk karangan yang kehendak soalannya faedah, kepentingan, kebaikan ataupun manfaat, wajib kita kembali kepada isi kita, isi karangan kita. Contoh, jika tema kita aktiviti kokurikulum di sekolah, isi kita mengisi masa lapang dengan berfaedah dan siapa atau pihak yang terlibat ialah saya. Jadi, ayat impak yang sepatutnya kita bina ialah contoh. Pertama, impaknya saya dapat mengisi masa lapang dengan berfaedah. Contoh yang kedua, keadaan ini menyebabkan saya dapat mengisi masa lapang dengan berfaedah. Ini pula merupakan contoh perengan lengkap huraian kita sebentar tadi. Kita lihat di sini, aktiviti kokurikulum di sekolah merupakan wadah yang efisien untuk saya mengisi masa dengan berfaedah. Hal ini dikatakan demikian kerana potensi saya dapat dikembangkan apabila saya menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah. Aktiviti kokurikulum akan menyebabkan waktu petang saya terisi dengan pelbagai aktiviti yang dapat meningkatkan ilmu dan kemahiran saya dalam pelbagai perkara. Potensi saya akan semakin berkembang apabila saya menyertai pelbagai pertandingan yang dianjurkan oleh pihak sekolah sepanjang tahun. Lazimnya, apabila saya mewakili sekolah dalam sesuatu pertandingan, seperti pertandingan pidato, saya akan berlatih sekurang-kurangnya sejam sehari bagi memastikan saya mampu mencapai kejayaan dalam pertandingan tersebut. Saya perlu berlatih dengan konsisten pada setiap petang sebelum pertandingan diadakan kerana jika tidak dipecah kahruyung, manakan dapat sagunya.
Tambahan pula, sejak sekolah rendah lagi saya diwajibkan menyertai sekurang-kurangnya 3 cabang aktiviti kokurikulum iaitu kelab permainan, persatuan dan pakaian seragam. Contohnya, saya wajib belajar kawat kaki dan ikatan dalam unit pakaian seragam. Keadaan ini menyebabkan saya dapat mengisi masa lapang dengan berfaedah. Demikianlah tadi teknik untuk menghurai karangan jika kehendak soalannya ialah faedah. Cikgu harap perkongsian pada hari ini mampu membantu murid-murid untuk menghurai karangan dengan lebih matang dan panjang. Sekian, terima kasih.